Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi, kali ini kita akan sambung pula untuk chapter ni, chapter 2. Kita akan belajar pula sistem dalam badan manusia. Sebab minggu lalu cikgu ada berhenti juga dekat sistem dalam badan manusia, tapi cikgu ajar sampai sistem limpa. Jadi, kita akan sambung pula dengan sistem saraf hingga sistem respirasi. Okay, kita belajar sistem dalam badan manusia. Okay. Jadi minggu lalu cikgu ada ajar sistem limpa, cikgu ada ajar sistem rangka, maksudnya kamu ada tulang rangka. Jadi kita akan belajar pula tentang ni, sistem saraf hinggalah ke sistem respirasi. Okey, jadi kenapa kita ada sistem-sistem ni? Sebab sistem-sistem ni lah yang akan melengkapkan kita sebagai satu individu. Kalau contohnya kita tiada sistem saraf, macam mana kita berfikir? Macam mana kita bergerak? Apa yang perlu kita buat? Kalau kita tiada sistem otot, macam mana badan kita bergerak? Kalau kita tiada sistem respirasi, macam mana kita bernafas? Jadi, untuk menjadi organisma yang sempurna, kita ada banyak sangat sistem. So, sistem ni lah yang akan buat kita menjadi satu organisma yang sempurna yang boleh berfungsi dengan baik. Jika ada masalah, mungkin kerana tu kita mungkin akan mengalami contohnya macam masalah macam orang OKU gitu, sebab mungkin sistem mereka mempunyai masalah mungkin dalam sistem saraf. Okay? Jadi kita tengok satu persatu. So sistem saraf ni nama dia pun saraf, so dia adalah di semua di bahagian saraf. Jadi kalau di bahagian saraf ni maksudnya semua badan kita ada saraf. Okay, semua badan kita ada urat-urat. Itu paling senang. Jadi, apa yang kawal adalah kita punya otak. Okay, kita punya otak. So, yang mengawal apa yang kita perlu buat, apa yang kita berfikir adalah otak kita. So, kita ada juga saraf tunjang. Okay, kita juga ada saraf-saraf yang lain. Okay, so ini adalah sistem saraf. Apa guna dari sistem saraf ni adalah membawa maklumat ke seluruh anggota badan. So, maksudnya bila contohnya kalau kita nampak sesuatu, kita nampak air contohnya, kita mau minum. Jadi maklumat tu yang kita haus dan ada air di depan akan dibawa oleh sistem saraf kita. Dia akan bawa pergi otak dan otak tu akan cakap, okey, ada air pergi depan. Okey, jom kita bergerak dan kita minum air tersebut. Jadi jom kita bergerak dan minum air tersebut. Dari otak dia akan hantar pergi kamu punya kaki. So kaki kamu akan bergerak. Dan juga dia akan hantar pergi tangan kamu untuk ambil gelas tu dan juga minum. Itulah guna dia sistem saraf. Dia akan hantar maklumat daripada otak ke seluruh badan. Dia akan hantar pergi tangan, pergi kaki supaya kamu bergerak. Dia hantar pergi mata supaya kamu melihat. So yang penting sistem saraf ni dia start dengan otak kamu ke seluruh badan kamu. Okey? Itu adalah sistem saraf. Mesti ada otak. Otak yang kawal segalanya. Okey? Kita juga ada sistem perkumuhan. Jadi sistem perkumuhan ni apa? Maksudnya kita berkumur, kita buang benda yang tidak diperlukan dalam badan. Contohnya, ni menyingkirkan bahan buangan dalam badan. Contohnya daripada peparu kita boleh buang ni karbon dioksida. Dioksida. Daripada ginjal, kita buang air kencing. Air kecil ataupun air kecil. Jadi itu adalah fungsi sistem perkumuhan. Dia akan menyingkirkan ataupun membuang bahan buangan daripada badan yang kita tidak perlu. Kalau daripada peparu kita buang karbon dioksida. So kita bernafas dan juga kita menghembus. Kalau daripada kulit contohnya kita buang peluh, kita berpeluh. Kalau daripada ginjal, contohnya, kita buang air kecil. Kita buang air kecil. Kita buang benda-benda yang toksik. Benda-benda yang tidak bagus dalam badan kita. Contohnya macam air kecil. Air kecil ataupun air kencing. Dan ketiga, kita ada sistem otot. So, sistem otot ni dia akan membantu pergerakan badan dan organ. Nama dia pun otot. So, maksudnya otot-otot. Kita ada dekat tangan, kita ada dekat kaki, dekat badan, dekat leher. Semua tempat kita ada otot. Sebab itulah kita boleh bergerak.
Jari kita yang kecil-kecil ni pun ada otot. Sebab itulah kamu boleh bergerak, kamu boleh berjalan, kamu boleh berdiri. Sebab semua badan kamu ada otot. So otot inilah yang akan bantu kamu bergerak, kamu berdiri, kamu berlari, kamu minum, kamu menulis, kamu melukis. Okay, semua otot ni yang akan bantu dalam kamu punya pergerakan. Okay. Dan sistem yang keempat, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau laju sangat, kamu boleh ulang. Okay. Tapi kalau kamu ada apa-apa, kamu boleh tanya. Okay, so sistem endokrin. So sistem endokrin ni dia hasilkan hormon untuk tindak balas alam badan. So hormon, contohnya, okay, contohnya macam thyroid gland ataupun kelenjar thyroid, dia mengeluarkan hormon supaya kalau kita tidak hormon tu, kita akan mungkin ada bergu. Maksudnya kamu ada bulat besar dekat leher kalau kamu tidak hormon tu. Okay, ataupun contohnya macam ovari perempuan. Okay, ataupun lelaki. Dia akan mengeluarkan hormon. Okay, sebab lelaki akan mengeluarkan hormon mereka sendiri, testosteron. Okay, ovari perempuan akan mengeluarkan hormon sendiri. Contohnya progesterone. Okay, so hormon-hormon ni adalah untuk badan ikut, contohnya macam ovari kita ikut jantina, perempuan sahaja yang boleh keluarkan progesterone. Kalau lelaki itu keluar, okay, jadi testis pula, lelaki dia akan mengeluarkan hormon testosteron. Okay, jadi hormon-hormon ni adalah penting untuk seimbangkan badan kita. Kalau kita tidak hormon ni, nanti badan kita akan ada masalah. Contohnya, kalau kelenjar thyroid kamu tidak mengeluarkan hormon, kamu punya leher akan bengkak. Okay? Kan ada orang yang ada masalah berguk gitu. Sebab hormon dia ada masalah. Mungkin tidak cukup iodin. Okay? Jadi, itu adalah sistem endokrin. Okay? Itu adalah sistem endokrin. Tugas dia adalah untuk menghasilkan hormon. Hormon untuk seimbangkan dalam badan kita. Kalau untuk perempuan adalah hormon dia sendiri, untuk lelaki adalah hormon dia sendiri. Okay? Jadi pankreas ni contohnya hormon macam insulin. So contohnya bila kamu makan banyak, kamu makan gula. So kalau gula kamu naik, kamu mestilah kena kasih turun gula tu. Kalau tidak nanti kamu kena diabetes. So pankreas ni akan menghasilkan satu hormon nama dia insulin supaya kamu punya gula dalam badan tidak terlalu tinggi dan kamu tidak akan kena diabetes. So itu adalah fungsi hormon. Dia kasih balance kamu punya badan. Okay, so kita ada sistem pencernaan yang seterusnya. Okay, kita ada sistem pencernaan yang seterusnya. Ini memecahkan bahan makanan kompleks kepada bentuk ringkas untuk diserap oleh badan. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, kita ada sistem pencernaan. Contohnya mulut. Okay, kita ada hati, kita ada esophagus, kita ada perut, kita ada pankreas, kita ada usus kecil. So sistem pencernaan ni adalah di mana kamu cerna kamu punya makanan. Kamu kunyah-kunyah kamu punya makanan. Guna apa? Guna first kita guna mulut. Lepas akan kena hantar ke perut kamu dan akan hantar ke usus kecil dan dibuang oleh usus besar. Okay, so itu adalah kamu punya sistem pencernaan. Dia akan kecilkan makanan-makanan kamu untuk diserap kepada badan. Contohnya kalau kamu makan burger, dia tidak boleh serap satu burger gitu. Dia akan kasih pecah dulu. Pecah, barulah dia boleh serap nutrien dalam burger. Contohnya macam roti, kita boleh serap karbohidrat. Lepas tu burger, kita boleh serap protein contohnya. Jadi, dia akan pecah-pecahkan, sistem pencernaan dia akan dari kompleks menjadi ringkas. Dia kasih pecah-pecah makanan kamu daripada kompleks menjadi ringkas supaya boleh diserap oleh badan kamu. Okay, so itu adalah sistem pencernaan. Jadi kita tengok pula sistem terakhir, okay, sistem respirasi. So respirasi ni macam mana kamu bernafas paling mudah. Macam mana kamu bernafas? So bila kamu bernafas, kita menggunakan hidung, dia akan pergi kamu punya trachea dan juga dia akan pergi kamu punya paru-paru. Okay, daripada hidung pergi trachea kamu dan juga pergi paru-paru. Jadi kenapa kita ada sistem respirasi?
Sebab kita mahu, bila kita hirup udara, kita mahu yang penting adalah oksigen. Oksigen yang diperlukan oleh badan. Dan kita akan keluarkan karbon dioksida. Okay, so itulah pertukaran gas yang berlaku semasa sistem respirasi. Okay, jadi bila kamu sedut udara menggunakan hidung, masuk dalam trakea, masuk dalam paru-paru, yang kamu ambil adalah oksigen dalam udara dan kamu keluarkan adalah karbon dioksida. Okay, so itu adalah sistem respirasi. Kalau kita tidak sistem respirasi, kita tidak boleh bernafas. Jadi kita tidak akan ada masalah nanti. Okay? Jadi nanti cikgu akan sambung di video yang seterusnya untuk respirasi sel dan fotosintesis. Cikgu ada beberapa gambar. Cikgu harap kamu boleh fahamlah untuk yang seterusnya. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay? Kamu boleh tanya cikgu bila-bila masa. Dan kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya.